Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? So, Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan nak buat live dan hari ini nak sharing tentang bayi cleft. So, bayi cleft ni dalam bahasa kita bayi yang ada dapat sumbing lah. So, kita nak tengok tentang yang itu. Dululah kalau saya boleh recall those days dulu lah kan bila ada berlaku bayi cleft ni mungkin sebab orang kata teknologi perubatan masih tak advance lagi masa tu. So what happen is ibu bapa hanya biarkan sahaja bayi itu dengan cleft dia. So bila pergi ke sekolah kan kadang-kadang kita macam kalau kita belajar murid perempuan kita tak adalah nakal sangat tapi selalu saya tengok juga ada jugalah pelajar lelaki yang suka mengejek ataupun mengusik bayi cleft. So sebab dulu kita tak ada sangat pendedahan about this. Okay, but nowadays sekarang dengan orang kata sejajar dengan perubahan teknologi perubatan, so bayi cleft ni sekarang memang ada rawatan dia. Kan ada rawatan dia. So hari ni kita kongsi tentang bayi cleft. Okay, sebentar. Right, so saya macam biasa saya akan ambil daripada articles. So a lot of time saya fikir a good knowledge we can share. So kadang-kadang kita pun tak sempat nak cari maklumat tentang ini. So I found something on bayi cleft ataupun bayi sumbing. Kita nak ketahui punca, tanda-tanda dan rawatan dia. Okay, so bayi cleft ni dia ada a few lah. Okay, so kalau dekat sini saya boleh besarkan sikit. Right. Okay, so satu sumbing bibir. So dia macam tak terbentuk sikit, so dia akan ada macam pecahan belahan dekat situ. Okay, kemudian akan melakukan pembedahan. Kemudian sumbing selepas melakukan pembedahan, maksudnya ada yang orang kata belahan ataupun adalah sedikit yang tak berapa perfect sikit tu, mungkin boleh berlaku selepas pembedahan. Sumbing lelangit dekat kawasan lelangit dan juga sumbing lelangit kadang-kadang berlaku juga selepas pembedahan. So sumbing ni bermaksud bahagian bibir bahagian atas yang terbelah sejak lahir. Sumbing juga boleh melibatkan lelangit di mana lelangit dalam mulut tidak bercantum. So sumbing berlaku ketika bayi sedang membesar di dalam kandungan dan ia disebabkan bahagian muka yang tidak bercantum dengan sempurna. Okay, so sumbing merupakan salah satu kecacatan yang sering berlaku ketika bayi lahir, tapi bayi mengalami masalah ini selalunya tidak mempunyai penyakit lain. So hanya sebilangan saja yang mempunyai masalah ini serta berkait dengan masalah lain lah. Ada bayi yang dapat sumbing dan juga ada jantung berlubang, paru-paru tak matang dan sebagainya. Okay, so simptom dan tanda. Baik, so masalah ini boleh berlaku pada bahagian bibir saja, pada bahagian lelangit ataupun kedua-dua. Maksudnya bibir dan lelangit. Okey, so beberapa masalah dia. Satu ialah sukar untuk menyusu, sukar untuk menelan, bercakap dengan nada yang sengau dan selalu mendapat jangkitan di bahagian telinga. Okey, so kerana bahagian itu tidak terbentuk dengan sempurna sejak dari dalam kandungan lagi. So jika bayi ada cleft ataupun sumbing, so mungkin akan menghadapi masalah ni lah. Masalah sukar untuk menyusu, sukar untuk menelan, percakapan dia, suara dia, nada dia sengau dan boleh mendapat jangkitan. Okay, right. So punca sumbing. Okay, so punca bayi cleft ni apabila tisu di bahagian muka bayi dan mulut tidak bercantum dengan sempurna. Okay, selalunya tisu yang membentuk bibir dan lelangit bercantum pada pada waktu kandungan 2 ke 3 bulan. Tapi bayi yang mengalami masalah ini, percantuman tisu tidak berlaku. So menyebabkan bukaan pada bibir bahagian atas. So pengkaji percaya punca kepada sumbing ini adalah disebabkan interaksi di antara bahan genetik dan juga faktor persekitaran. So bagi kebanyakan bayi tidak terdapat punca yang dikenal pasti kenapa masalah ini berlaku. Jadi risiko dia
Okay. Terdapat risiko lah. Okay. So antara dia kebarangkalian mungkin bayi mendapat cleft ni, pertama ialah sejarah keluarga. Jika ada ibu bapa yang mempunyai sejarah keluarga mempunyai masalah ini, masalah cleft ni. Okay, kedua ialah terdedah kepada bahan toksin. So pendedahan kepada asap rokok, pengambilan alkohol boleh juga meningkatkan risiko untuk bayi mendapat cleft. Ketiga, mempunyai penyakit kencing manis, dan keempat, berlebihan berat badan. Berlebihan berat badan ketika hamil. So sebab itu dalam siri-siri pendidikan kita, siri-siri perkongsian kita, kita selalu tekankan tentang amalan kesihatan yang baik. Okay, so sebabnya kita sangat bertujuan untuk melindungi kandungan kita. Kita nak melindungi kandungan kita dan juga bayi yang kita kandung. So saya rasa macam dipertanggungjawabkan untuk berkongsi hal-hal berkaitan kesihatan ni adalah kerana kita hendak ibu ni mengalami perjalanan yang selesa, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Okay, so perlu nak jaga aspek kesihatan. So technically jika sudah ada history, maka mungkin orang kata tinggilah okay, untuk mendapat bayi cleft. Kemudian terdedah kepada pencemaran. Sebab tu pencemaran memang kena pastilah kalau kawasan itu adalah kawasan yang toksin. So perlu dialihkan, maksudnya ibu tu perlu berlindung di tempat yang lebih selamat. Okay, so asap rokok, pengambilan alkohol tu semua, whatever it is lah, apa-apa saja yang intoxication, cumanya saya pun sebab adalah berdepan dengan ramai pelanggan yang argue, ada ibu hamil yang dia cakap dia memang tak boleh kalau tak merokok. Walaupun kita kata merokok ni asap dia membahayakan kandungan ataupun janin, tapi dia memang bagi tahu saya you boleh suruh saya buat apa saja kecuali tinggalkan merokok. Dia tak akan tinggalkan merokok. So what happen is dia tidak meninggalkan merokok dari hamil sampai dalam pantang. So kita orang kata learn lah ya to adapt benda ni, tapi sebenarnya bayi tu kelihatan sedikit biru lah ketika dilahirkan. So saya believe mungkin tak cukup oksigen lah. Okay, walau macam mana pun jika dah ibu dia macam tu, we have no say lah kan, sebab doktor lagi layak untuk beri apa-apalah, okay, nasihat dan sebagainya. So pendedahan kepada bahan toksin juga boleh menyebabkan bayi mendapat cleft. Okay, kemudian ibu ada penyakit kencing manis dan berat badan berlebihan ketika hamil. Sebab tu GDM dengan obesity ni memang I melaluinya, and it's not easy lah. It's not easy, tapi saya nampak sangat risiko dia. Dia punya risiko jika kita tak jaga betul-betul kesihatan tu. Sebab memang seksa nak pergi check check air gula tu kan. So it's not a pleasant experience, tetapi yelah sebagai ibu kita rasalah kan. Tapi kalau boleh elakkanlah. Okay, elakkan, jaga makan, jangan ambil karbo ringkas, dan jaga berat badan supaya dia naik secara terkawal. Okay, untuk mengelakkan apa-apa yang berlaku kepada kandungan dan juga bayi. Okay, so komplikasi. Okay, so terdapat beberapa komplikasi yang mungkin dihadapi oleh bayi yang mengalami masalah ini. So yang pertama ialah kesukaran untuk menyusu. Okay, sebab dia cleft kan. So sumbing yang melibatkan bibir saja tanpa melibatkan lelangit selalunya tidak menyebabkan kesukaran untuk menyusu secara langsung. Tapi kalau melibatkan lelangit akan menyebabkan kanak-kanak itu susah untuk menyusu. Okay, kedua ialah jangkitan telinga dan pekak. So bayi yang dilahirkan ini lebih mudah untuk mengalami jangkitan telinga dan akhirnya akan berhadapan dengan masalah pendengaran. Okay, masalah gigi, so jika sumbing itu melibatkan gusi, so ia juga akan menyebabkan masalah pertumbuhan pada gigi. Okay, kesukaran untuk bercakap seperti biasa disebabkan lelangit digunakan untuk membentuk bunyi. Jadi jika ada masalah ini, jadi a bit sukar. Okay, sangat sukar nak membentuk ayat dan suara pun akan jadi sengau bila bercakap. Okay. So penyiasatan, okay macam mana ya? So kebanyakan kes sumbing dikesan sebaik saja bayi dilahirkan. So ia tidak memerlukan kesan lain untuk perkara ini. So ultrasound boleh
boleh digunakan ketika hamil, tetapi kebanyakannya hanya dikesan bila dah nampak bayi tu. Okay. So rawatan sumbing, so rawatan ini untuk masalah jika adalah lebih menjurus supaya bayi tersebut boleh menyusu, bercakap dan mendengar. Okay, so yang dia akan terlibat ialah pakai kanak-kanak, pakai pembedahan plastik, pakai ENT, telinga, tekak dan hidung, pakai bedah bahagian mulut, jururawat dan terapi speech. Okay, so memang akan melibatkan banyak pakar. So memang bayi ni bertuah lah mendapat perhatian daripada pakar-pakar ini. So pembedahan, okay, pembedahan melibatkan pembetulan struktur bibir dan lelangit. So selalunya dibuat secara berperingkat. So pembedahan untuk membetulkan struktur bibir dilakukan ketika 3 hingga 6 bulan. Kemudian untuk membetulkan struktur lelangit 12 bulan ataupun kadang-kadang ada yang lagi awal. Okay, so rawatan yang melibatkan komplikasi sumbing antara dia lah, ya. Penggunaan botol khas, puting botol khas untuk bayi menyusu. So terapi percakapan untuk membantu mereka bercakap. Rawatan untuk jangkitan telinga dan juga rawatan pendengaran, iaitu hearing assisted device bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran. Okay, so hari ni kita cover topik bayi cleft. Okay, so bayi cleft ni technically mungkin berlaku punca jika family sudah ada history dan juga mungkin masalah-masalah pencemaran dan sebagainya. Walau bagaimanapun kebanyakan, bila katakan besar, kebanyakannya hanya dapat diketahui selepas bayi dilahirkan. Okay, so selepas bayi dilahirkan, maka kita akan merujuk kepada pakar kanak-kanak yang akan merujuk untuk membuat pembedahan struktur semula. Okay, pembedahan struktur semula untuk bibir dan juga untuk langit. Sebab kita takut jika keadaan cleft ni menyebabkan bayi sukar untuk menyusu. First dia menyusu, kemudian nanti dia nak makan dan juga dia nak bercakap. So itulah bantuan-bantuan untuk bayi yang ada cleft ataupun sumbing. Okay, so I think itu saja saya nak cakap tentang bayi sumbing atau bayi cleft. Okay, so mungkin saya kongsi juga, okay, memang ada banyak lah. Okay, memang ada banyak kepakaran lah yang diperlukan untuk bayi tu. So consider rezeki jugalah bayi itu. Okay, sebab ada 2 benda, satu bibir dan satu lagi lelangit, kemudian sentiasa mendapat jangkitan di telinga. So kita sangat bimbang keadaan itu untuk bayi itu. Okay, alright. Tapi walau macam mana pun, kadang-kadang kalau dah lepas berjaya buat pembedahan pun macam kadang-kadang ada jugalah nampak lagi lah kan sikit. Okay, alright. Tapi sekarang dah tak risau sangat sebab kita ada pembedahan plastik ataupun plastik surgery, so nanti boleh buat rekonstruktif lagi lah. Okay, okay, I think itu saja. Saya rasa dah tak ada apa. Okay. Okay. So, okay, so saya nak repeat yang masalah cleft ni. Masalah cleft ataupun sumbing ni, so dia akan affect masalah pemakanan, pendengaran, pertuturan dan bahasa, gigi, kemudian estetik bahagian muka lah, kemudian kurang keyakinan dan masalah saluran pernafasan dan juga masalah ni lah, yang paling takut ialah hearing lah. Okay, so masalah kurang keyakinan ni sebab ramai dulu-dululah orang tak suka, tak tahulah, saya pun tak faham juga, jadi menjadi orang kata bahan ejekan dan sindiran. So sebenarnya itu bukan bayi tu yang minta, ya. So kita kena faham yang itulah. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena bagi sokongan dan memang banyak bantuan perubatan untuk bagi cleft ni. So hopefully janganlah kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Okay, alright. So I think itu saja perkongsian saya. So saya nak akhiri dengan pesanan, message.
Okay, so kita ada kursus terapis berpantang secara percuma kerana ini adalah program tajaan kerajaan. Kursus ini akan bermula dalam jangka masa yang terdekat ini, tapi kursus ini mempunyai tempat yang sangat terhad dan saya mencari mereka yang sangat berminat untuk mencuburi bidang penjagaan wanita dalam pantang. So first and foremost, kursus ini adalah percuma. Jadi kita nak cari kalau boleh peserta yang memang ada halangan ataupun kekangan dalam hal kewangan dan mereka layak untuk dapat kursus ini. Walau bagaimanapun, saya tak tolak lah kalau ada mereka yang dapat mengikuti kursus ini secara percuma walaupun dia layak, tetapi bagi saya berilah peluang kepada mereka yang benar-benar ingin menjalani kursus ini, yang benar-benar minat tentang wellness dan ingin ingin menjadikan tugas ini sebagai profession beliau. So kita tak naklah kalau boleh cari mereka yang suka nak masuk kursus sebab percuma. At the end of the day mereka tidak menyumbang apa-apa. Okay, so kalau berminat boleh hubungi talian yang kita letak dekat sini. InsyaAllah kita akan mulakan very soon. Okay, so tempat sangat terhad. Right, I think itu saja untuk saya dari for today. So please take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.